Okay, hari ni kita nak masuk topik baru. Kita ada hanya beberapa slide tapi aktiviti dia panjang juga. Kita ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 slide saja lagi tinggal. Tapi aktiviti panjang sebab dia melibatkan lakaran graf. Okay, sketching graph of quadratic functions. Okay, macam ni. Four characteristic of quadratic function have to be noted in order to catch the graph. Ini the basic four lah. Sebenarnya mungkin ada lebih lagi lah. Tapi ini 4 basic karakteristik yang kena tahu lah. The first one, the correct shape of the graph. Smiley face or sad face. Okay, tahu dah kan kalau positif x kuasa 2. Kan dia bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c kan. Fx bersama ni. Kalau a itu positif, dia jadi smiley face. Kalau negatif dah jadi sad face. Jadi itu perkara yang pertama sekali. Yang paling obvious sekali kita tengok nilai A dia perkali kepada x kuasa 2 ataupun kita kata the coefficient of x squared. Alright, itu perkara yang paling penting sekali. Nombor 2, the y-intercept. Pintasan y. Setiap quadratic function mesti ada y-interceptnya. Jadi kita kena tahu. Macam mana kita nak find out? Kalau kita ada fx bersama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, kita cari je when x equal to 0. Berapa nilai fx? Inilah dia y-intercept ya. Inilah y-intercept. Okey, jadi itu cara nak cari y-intercept senang. Okey, cari x kosong, kita cari nilai y atau kita cari nilai fx. F0. Okay, the third one. The x-intercept, if any. Okay, kenapa if any? Sebab kadang-kadang ada quadratic function yang tidak ada x-intercept. Bila tak ada x-intercept ni, dia jadi sukar sedikit. Kalau tak ada x-intercept. Kadang-kadang dia intercept satu tempat. Katakanlah ini x, paksi x kan. Okay, kadang-kadang dia intercept dua tempat. Ini dua. Okay. Kadang-kadang pula dia punya intercept ada satu saja. Dia sentuh saja, kau dia naik balik. Dia ada satu saja intercept dia. Dan kadang-kadang dia tak intercept. Kadang-kadang dia macam ni ataupun macam ni. Dia tidak intercept pun x paksi x tu. Dia tak ada, tak sentuh pun dengan paksi x. Bila tak sentuh dengan paksi x, dia jadi sukar sedikit lah. Alright. Kemudian kita boleh cari minimum dan maximum value of the function if possible. Okay. Kalau dia smiley face, dia ada minimum value. Minimum value. Kalau sad face, dia ada maximum value. Okay, kita boleh cari ni. Alright. Satu benda yang sangat penting is that quadratic function curve is symmetric. Quadratic function curve is symmetric. Maksudnya apa tau? Maksud dia, kalau kita ada smiley face punya graph quadratic function, di tengah-tengah ni dia punya paksi simetri. Okay, Syafi faham tak bila dia sebut sebagai simetrik ni? Okay, faham tak maksud simetrik ni? Faham. Maknanya di kiri dan kanan ni serupa. Kalau di set face pun macam tu juga. Paksi simetri, kiri dan kanan serupa. Dia seimbang. Okay, katakanlah macam ni kan. Katakanlah cara mudahnya kan. Katakanlah dia intercept, dia ada x intercept 2 point. Macam ni kan. Ini paksi x. Katakanlah ini dia punya nilai dia sini ialah 2 lah katakan. Dan y-intercept di sini pula 8. Jadi kalau kita nak cari dia punya paksi simetri dia, kita cari nilai tengah-tengah. Iaitu di sini ada 3, di sini lagi 3. Bermakna nilai paksi simetri dia ialah x bersama dengan 5. Situ 5.
2 dengan 5, 3. 5 ke 8, 3 unit. Maknanya dia betul-betul tengah. Faham tak, Syarif? Faham. Kita dapat x-intercept 2 point. Kita cari titik tengah. Itulah paksi simetri. Senang cerita. Bila kita tahu saja paksi simetri, mudah kita nak cari nilai minimum atau nilai maksimum. Macam tu. Alright. So itu dia cara-cara nak melukis graf lah. Tapi belum habis lagi. Saya akan tunjukkan beberapa contoh. Okey, contoh 8. Okay. Sketch the following graph of quadratic function. Dia suruh sketch lah. Maknanya kita tak perlu guna kertas graf. Kertas graf kalau kita nak plot dia lain. Kalau nak plot kita kena ada table dia. X dengan Y. Cari nilai X, cari nilai Y. Tapi plot tak payah. Okay. Kita tak payah guna kertas graf. So, soalan A. Fx is equal to x squared minus 4x plus 3. Okay. Mula-mula kita tengok sini ada smiley face ke sad face? Smiley face. Okay, smiley face. Kita dah tahu dah. Senang. The second thing, kita boleh cari y-intercept ataupun x-intercept. Okay, saya ingat saya nak cari x-intercept dululah. Jadi saya cuba untuk factorize. So ni x squared, jadi kita x darab x lah. Kemudian ini plus 3, ini pula minus 4. Ini plus 3. So sudah pas, mestinya dia minus 3 ya, minus 1 kat sini. Sudah mestinya lah. Okay. Jadi kalau kita darabkan ini 2, dia jadi 3. Plus 3. Plus 3. Sebab minus 3 darab dengan minus 1 jadi plus 3. Kalau kita tengok 2 ni, minus x dengan minus 3x, jadi minus 4x. Jadi betul lah. Factorization dia. So, x-intercept when fx is equal to 0. Macam ni kan. Ini fx, ini x. Bila fx sama 0, dekat situ lah dia intercept. Jadi dia intercept apabila x tolak 1 bersama 0 or x minus 1 equal to 0. Untuk memudahkan cerita kita sebut minus 3, sorry. Minus 3 dengan minus 1. Minus 3 dengan minus 1. Bermakna x bersama dengan 1 or x bersama dengan 3. Jadi kalau kita nak lukis, kita dah tahu dah dia punya x-intercept. Oops, sorry. So cari y pula. Intercept y. Kita cari intercept y pula. Okay, kat sini. Kata kalau sini 1, sini 3. Itulah intercept. Y-intercept pula. Y-intercept sama dengan 3. When apa dia? X bersama 0. X bersama 0. Ataupun senang cerita nilai C sebab ini adalah y-intercept. Nilai C. Jadi y-intercept when x is 0 iaitu y equal to 3. Jadi kita bubuh sini 3. Jadi kita dah bolehlah lukis smiley face, kita tahu. Macam tu. Maknanya paksi simetri dia berapa? Paksi simetri dia 2. Okey. Kalau kita nak cari titik minimum pun boleh. Okey. Titik minimum When x equal to 2. Sebab dia paksi simetri dia 2 kan. Jadi x kita 2 lah. X kita 2. F2 bersama dengan 2 kuasa 2 tolak 4 darab dengan 2 tambah 3. Iaitu 4 tolak 8 tambah 3. Jadi berapa tu? Negatif 1. Negatif 1. Mana ini dia? Negatif 1. Dah siap dah. Satu lakaran. Okey tak, Syafiq? Ya. Okey, nampak dah. Jadi ni dah komputer ni. Semua information ada. Nak cari minimum dia boleh macam tu je. Okey, macam tu saja. Dalam matematik tambahan nanti ada cara yang lebih dahsyat lagi, lebih complicated. Tapi ini adalah cara paling mudah sekali.
Kita cari saja dia punya praksi simetri dia apabila kita tahu dia punya x-intercept. Senang saja. Okey. Boleh faham Boleh ke? Okey, saya nak kena duplicate. Semua dia panjang lah jalan kira dia. Panjang kira. Sebenarnya ada nak buat shortcut pun boleh dah tau. Bila kita dah cakap. Okey. Cuba tengok kod lah kita boleh buat shortcut B. Fx bersama dengan x kuasa 2 tolak 6x tambah 9. Okey, pertama sekali saya nak buat, saya factorize dulu. Boleh tak? X. Okey, ini negatif 9, negatif 6. Dia positif 9, negatif 6. Bermakna dia negatif 3, negatif 3. Sama saja, nampak tu? Sama saja. Ataupun kita boleh kata x tolak 3 kuasa 2, lagi mudah. Bermakna x intercept apa? X intercept sama dengan 6. Bukan. X intercept is x equal to 3. Oh, x equal 3. Ini smiley face ke sad face? Smiley face. Smiley. Dah senang cerita. Alright. Okay. Next, y intercept. Y intercept ialah nilai 9. Senang cerita. Tak payah nak kira-kira x bersama 0 lah. Itu dia y Tak apa intercept. kalau macam tu. Boleh je. Oh, kalau tak payah buat jalan kira pun tak apa. Tak salah. Tak apa. Sebab dia x kuasa 2 tambah bx tambah c. C ni memang y intercept. Memang y intercept. Always. Always tau. So y intercept is y bersama dengan 3. Y bersama dengan 9. Siap. Okay, nanti kita tengok, kita care about dia punya nilai maksimum dengan minimum. Okay. Macam ni. X. Fx. Okay. Dia sentuh x bersama 3. Kemudian y intercept 9. Kenapa tulis x pula tu? 3. Ni kosong. Bermakna dia punya curve dia smiley face. Dia sentuh kat situ. Bermakna x bersama 3 tu adalah paksi simetrinya. Atau nilai minimum dia sebenarnya adalah kosong. Nampak tak Syafiq? Nampak je. Sebab dia kalau cari pun tetap dapat 3 kan? Tetap dapat 3 juga. Sebab dia sentuh satu tempat saja tau, x yang 3. Dia bukan 2 tempat, satu tempat. Jadi itulah dia nilai minimum dia. Nilai minimum dia mesti kosong. So boleh tulis juga minimum point is 3. Tak payah buat jalan kira. Sebab dah nampak. Dah nampak. Tak payah jalan kira pun tak apa. Tunjuk graf yang kita tahu dah. Bukan minimum point dia 3. Minimum point dia ialah kosong. Fx sama kosong. Kosong. Sorry. Apabila x equal to 3. Itu je. Siap dah. Okay Okay. Alright. Kita tengok next question. Alright. C. Okay. C. Kita dah tahu dah dia set face. Dia set face. C set face dah. Fx sama dengan negatif x squared plus 2x tambah 15. Nak factorize, cara mudah kita keluarkan minus dulu. X kuasa 2 tolak 2x, kita ubahkan semuanya. Ubahkan semua. Yang minus x jadi plus x kuasa 2. Plus 2x jadi minus 2x. Plus 15 jadi minus 15. Kita letak faktor keluarkan negatif dia keluar. Okay, sekarang baru kita faktorkan. Jangan lupa negatif tu masih ada kat situ. Jadi x dengan x. 15 ini negatif, kemudian ini 2. So sudah pastilah ini dia 5 dan 3. Okay? Sebab 5 dan 3 beza dia 2. Tapi satu mesti negatif, satu mesti positif. So saya tahu di sini negatif, sini positif. Ini bila dah cekap buat factorization lah tau Syafiq. Faham. Bila dah cekap semua jadi senang. Kita dah tahu dah. Kalau kita darab pun kita dah tahu dah. Ini jadi negatif 15. Kalau kita nak tengok sum of root, kita tengok minus 5 dengan plus 3 jadi minus 2. Senang cerita. Okay. So dia punya roots, kita x intercept ataupun roots x intercept ialah x bersama dengan 5 and x bersama dengan negatif 3. Itu boleh? Boleh. Sebab x minus 5 jadi 0,
Makna X equal to 5 lah. X plus 3 equal to 0, makna X equal to minus 3 lah. Dah tahu dah. Y-intercept. Y-intercept berapa? Y-intercept dia 15. Senang cerita. Okay. Sekarang kita lukis graf. Lakar graf. Okay. X-intercept mana? Minus 3. Minus 3. 5. Okay. Ini set face. Jadi dia punya tengah-tengah dia. Apa tengah-tengah dia? 8, 4. Maknanya 1 lah kan. Makna dia punya ni kat sini lah. Dia punya part simetri 1. Jadi kita buat saja lukis. Tok situ. Itu maximum point dia. Maximum point when X equal to 1. Kita letaklah 1. Jadi F1 equal to minus 1 squared. Minus 1 squared plus 2 minus 1 plus 15. So minus 1 minus 2 plus 15. Oh, ini x-intercept is 15 betul ke? Sekejap. Sekejap. Macam tak kena saja. Ini set face betul. 15 betul. Minus 1. 1. Allah, ini bukan minus 1. 1. Masya Allah. 1. Itu yang silapnya. Patut nampak pelik. 1. Okay, jadi minus 1 plus 2. Maknanya 16. Okay, jadi itu dia. Ini 16. Dah siap. Okay, Syafiq. Okay. Tak susah tau. Tak susah. Yang ni satu lagi ni. Ini pun interesting juga ni. Yang D. Okay. D ni smiley face ke sad face? Kalau D tu set? Sad face. Okay. Mula-mula sekali saya tak suka dia negatif. Kita dah tahu dia sad face. Kita bawa keluar negatif 2. 9. Betul tak? Tolak 9, sorry. Bukan mana 9. Okay, yang ini dia nak factorize ni dia kena tahu dia punya pattern dia. Kita tahu ni negatif 2. X kuasa 2. 9 ni 9 ni ialah negatif 3 kuasa 2 tau. Bila kita ada bentuk sebegini, A tolak kuasa 2 tolak B kuasa 2, kita boleh factorize kan menjadi dia punya pair of conjugates. A tolak B, A tambah B. Kalau tak percaya, boleh kembangkan. Kalau kembang malah nanti, kita kembangkan dia jadi A kuasa 2 tambah AB, tolak pula AB balik. Dan tolak B kuasa 2. Maknanya dia jadi, yang ni habis jadi kosong. Jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ini yang kita panggil sebagai conjugates. Conjugates. Boleh, Syafiq? Boleh. Faham. Okay, so dia jadi macam ni. Negatif 2, X tolak 3, X tambah 3. Itu dia. Boleh factorize macam tu. Factorize macam tu. Kita kena kenal dia conjugates. Okay, so dia X-intercept ialah X bersama negatif 3 and X equal to 3. Y-intercept is Y equal to 18. Nilai ni. Okay. Nilai tu. So, kita boleh dah lukis. X Fx. Okay. X-intercept negatif 3. Dia set face. So, bermakna dia punya paksi simetri dia adalah paksi Y. Macam ni lah bentuk dia. Dan nilai Y-intercept ialah 18. So, nilai maksimum dia apa dia? 18 lah juga. Dah siap.
Cikgu kena tulis juga apa minimum point, maximum point, sebab dalam buku tak cakap perlu pun. Tak cakap perlu kan? Okey, tak apalah. Kalau tak mau tak ngapa. Kalau kalau tak mau tak apa, tapi itu lagi perfect lah. Okey, saya letak lah. Kalau nak buat, tak mau tak payah. Yang penting dia x intercept, y intercept. Alright. Okay, next. Ada soalan apa-apa lagi? Ya. Okay. Conjugate. Okay, faham. Right. Okay. Contoh 9 ni ada masalah sikit. Dia jadi sedikit sukar. Fx sama dengan x kuasa 2 tambah 1. So ini smiley face ke sad face? Itu smiley. Smiley face. Tetapi dia tidak ada pintasan x. Dia tiada pintasan x. No x intercept. Kenapa tau? Sebab cubalah factorize. Mana boleh factorize ni? Tak boleh, tak ada. Kalau x kuasa 2 tolak 1 ada. Iaitu x tolak 1, x tambah 1. Ini 1 kuasa 2 lah pasal conjugate lagi ni juga ni. Conjugate juga ni. Tapi x kuasa 2 tambah 1 tak boleh nak difactorizekan. Okey. Cuba kita tengok fx bersama dengan x kuasa 2 dulu. Dia punya graf dia macam mana tau? Macam ni. Betul-betul kat situ. Dekat-dekat asalan dia punya. X dengan fx. Kalaulah kita tambah 1 saja kan, bermakna curve ni naik 1 unit ke atas. Itu je. Itu dia. Jadi y-intercept dia adalah 1. 1 ni y-intercept. Itulah juga titik minimum. Boleh ikut tak? Boleh. Y-intercept is y equal to 1. Sebab ini nilai C dia. Y-intercept. So macam tu saja. Itu je betul dia. Itulah jawapan dia. Macam tu je. Hanya tulis jawapan dia apa. Oh, dia nak sketch kan. Ini tak ada intercept. Mana ada satu. Okay. Macam tu dah cukup dah. No x-intercept. Y-intercept 1. Dan pastikan paksi Y ni dia punya paksi simetri. Okay? Boleh faham Boleh ke? Yang ini pun sama juga. Tidak ada x-intercept. Sebab tu dia ada special section. Ini set face ke? Itu set face. Set face. Saya faktor keluarkan negatif dia. Jadi x kuasa 2 tambah 3 macam tu. Ini pun tak boleh. Tak boleh tak boleh nak difaktorkan. Tak boleh nak faktor. Cubalah faktor macam mana pun tak boleh. Okay, memang tak boleh punya. Dia faktor ni dia hanya boleh quadratic function yang sedikit special ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Apabila nilai b tu kosong. Kalau nilai b kosong kan, Syafiq, kita akan dapat ax kuasa 2 tambah c saja sebab b kosong kan. Okey. Dia akan ada pintasan x apabila macam mana nak kata apabila kita faktorkan negatif tu keluar, dalam ni negatif, baru kita boleh faktorkan keluar. Okey, kalau A tu positif, kita tengok ada positif sini saja, makna tiada x intercept. Kalau ax kuasa 2 tolak c saja, baru ada x intercept. Sekiranya A ni positif. Kalau negatif A pula, macam ni ada x intercept. Kalau tolak, tak ada x intercept. Oh, macam kes soalan B ni tak ada lah kan? Tak ada intercept. Kita keluarkan negatif tu dulu. Kita faktor keluarkan negatif tu keluar. Kemudian kita tengok dekat
pemalas C tu dia akan jadi positif. Bila jadi positif saja kan, jadi positif saja, maknanya tak ada x-intercept. Kalau negatif, bermakna ada 2 x-intercept. Macam tu. So macam ni sudah tak ada. Dia punya pintasan y dia, y-intercept dia adalah negatif 3. No x-intercept. Y-intercept equal to negative 3. negatif 3. Kita ambil nilai ni. Negatif 3. Jangan tersilap ambil nilai ini pula Bukan ini tau. Sebelum kita faktor keluarkan negatif tu tau. Sebelum kita faktor keluarkan x tu, itulah dia pintasan y dia. Jadi kita boleh lukis dah. Sekali lagi ini, apabila nilai b kosong kan, dia jadi macam ni. Dia punya paksi y tu adalah dia punya paksi simetri. Sini adalah negatif 3. Dah siap. Macam tu saja. Boleh? Kalau dalam buku tu dia ada 4 tau, negatif 4. Nak tengok dalam buku. Negatif 4? Dalam buku. Okey, sekejap saya tengok buku. Contoh 9 Contoh 9. Oh. Dia ni tak perlu ni. Ini tak perlu. Sekejap apa itu? X kedua. Ini tak perlu ni. Sama juga X bersama 1 tak perlu sebenarnya. Tak perlu ni sebenarnya, tak perlu. Nak buat pun tak apa, tak mahu pun tak apa. Kalau nak buat X, kalau X bersamaan 2 katakan, kita nak cari X dengan 2 berapa nilai Y pun boleh juga. Tapi sebenarnya tak perlu pun ni. Tak penting ni maklumat ni. Saya tengok macam ni saja. Tak penting pun maklumat tu, tak penting. Okey. Alright. Okey, ada apa persoalan lagi? Tak kali faham. Contohnya saya faham. Okey. Kita ada latihan. Latihan 1.1G dia ada 2. Okey, saya agak soalan pertama ni ada x-intercept. Yang kedua ni tak ada x-intercept. Mungkin ada juga x-intercept. Mungkin ada x-intercept. Okey, kita try dulu Kita try soalan A dulu, 1A. Okey, untuk soalan A ni kan, Syafi, cuba tengok betul-betul. Ini 2, dia punya coefficient. Ini 2, ini 24. Cara yang paling mudah sekali, kita faktor keluarkan 2 dulu. Sebab dia semuanya nombor genap. Ada faktor sepunya 2. So, buat macam ni dulu. 2, x kuasa 2 tambah x, tolak 12. Lepas tu baru kita faktorkan lagi. Okey? Ya, dah. Ya? Dah dapat tak? Okey, dah faktor apa-apa? X sama ni. Sekejap. Dia lepas tu nak kena darab Darab 2 tu. Darab dia? Dalam kurungan tu X tolak 3, X tambah 4. Lepas tu kena darab dengan 2 ke? Tak payah. Tak payah darab 2. Biar macam tu je. Macam tu je. Lepas tu? So x-intercept dia ialah x bersama dengan berapa? 3, X sama dengan negatif 4. Ya, betul. Macam tu je. Lepas tu 2 tu? 2 tu, itu biar macam tu je. Cari y-intercept pula. Kalau y-intercept pula negatif 24. Ya, macam tu je. Bolehlah lukis graf.
Ini sad face ke smiley face? Smiley. Negatif 4. 3. Negatif 4, ini 3. Panjang. Tak susah lah ni. Dia buat intercept, buat je smiley face. Dapatlah macam ni lebih kurang. Part simetri dia somewhere here. Tak payah cari volume, tak apalah. Kalau tak mau. 4 simetri dia. Part simetri dia kat tengah ni. Negatif setengah kot. Ada setengah. Negatif setengah kan. Negatif setengah. Tak perlu, tak apalah. Itu y-intercept dia berapa? Negatif 24. Siap lah. Siap? Siap dah, macam tu je. Oh, okay. Tak cari minimum point ke? Minimum point dia. Nak cari minimum point pun boleh lah. Tak mau pun tak apalah. Sin dalam buku tab pun tak bertunjuk kan. Betul saya tengok buku tab ada tak? Sebabnya kalau nak complete memang cari minimum point. Macam ni dia tak tunjuk pun, don't care pun. Mungkin untuk matematik moden, matematik tak perlu kot. Dalam matematik tambahan kena. Tambahan kena. Dia tak tulis pun, apa-apa pun tak tulis. Okay, tak payahlah. Cukup lah macam tu. Okay, soalan B pula. Dapat ke? Dapat dah? Okay. Apa faktor dia? X soal 4, X soal 4. X soal 4 kuasa 2. X soal 4 kuasa 2. So X intercept apa dia? Intercept dia. X intercept dia sama dengan 4. X sama 4. Y intercept? Y intercept dia 16. Yes. Okay fx, sorry. So kat mana nak letak? 4 kat sini. Smiley face ke? Smiley. So macam ni saya nak lukis ni? Belah kiri tu kena sentuh 16. Dia, okay. 16. Lebih kurang lah. Korang minimum point dekat mana? Minimum point dia dekat 4. Dekat 4 kan? Lebih kurang macam ni lah kan? Ya. Okay. Siap. Pada sini dia 4 Okay. Dia punya minimum value dia kosong. Pada 4. Minimum point dia. Alright, good. Buat C. Dapat ke? Dapat dah So macam mana pemfaktoran dia? Mula keluarkan dulu negatif 2. Okay. 2 dalam kurungan jadi X kuasa 2 betul tak? Ya, betul. X kuasa 2 tolak 2X. Tolak X. Tolak X lagi. Tolak 20. Ya, okay. So faktorkan dia jadi. Faktorkan dia jadi. X lepas tu tolak 4. Tambah 5. Ya, tambah 5. Betul ke ni? Betul ke? Ini betul dapat negatif 20. Okay, cuba check yang ni pula. Negatif 4 dengan 5 dapat apa tu? Negatif 4X tambah 5X. Silap saya terbalik. Jadinya kena tolak 4 tambah 4 tolak 5. Ya, terbalik dah. Tambah 4 tolak 5.
Jadi X intercept dah terbalik dah. Sorry. My mistake. Tambah 4 tolak 5. Lepas tu X intercept sama dengan X sama dengan negatif 4. Dan X sama dengan negatif 5. Dan sama dengan 5. ya, Y intercept. Y intercept sama dengan 40. Yes, betul. Besar ke? 40. Fx dengan X. Negatif 4, 5 ni besar sikit. Kena jauh sikit daripada asalan. Okey. So ni sad face ke smiley face? Sad face. So lukislah. Macam tu. Paksi simetri dia sama here. 1/2. Dalam buku tab tak tulis paksi simetri dia kan. So ini dia punya Y intercept. Dah siap. Soalan D, Pak. Alright, soalan D. Okay, laju dah. Syafiq boleh buat ni. Alhamdulillah. Dia faktor kritikal tu pemfaktoran tu. Kalau sekat pemfaktoran, banyak benda boleh buat. Senang je. Kalau terkontang-kanting pemfaktoran, banyak masalah dia. Ya. Macam mana? Yang ni sini betul. Berapa? Dapat macam mana? Negatif 2. Dalam kurungan X kuasa 2. Betul. X kuasa 2 tolak 4. Ya. So dan faktor kan? Faktor kan X macam mana? Conjugate. Conjugate. Macam mana boleh conjugate ke? Conjugate dia macam ni. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tolak B, A tambah B. Tapi di sini 4. So 4 tu apa dia? 4 tu 2 kuasa 2. Exactly. So bila kita faktorkan dia jadi apa? X tolak 2. Ya. X tambah 2. Ya. Okay. Jadi X intercept. X intercept sama dengan X positif 2, X tolak 2. Yes. X sama tolak 2. Y intercept. Y intercept sama dengan 8. Yes. Lukis. Sad face ke smiley face? Sad face. Dah, dia paksi simetri dia ialah paksi Y. Buatlah macam tu. Siap dah. Okay. Okay, terus soalan yang kedua pula. Tu boleh terus conjugate ke? Yang ini tak boleh conjugate pun. Sebab apa? Sebab dia campur. Tak boleh. Campur. Conjugate ni work bila ada tolak saja. Campur tak boleh. Jadi Boleh faktor ke? boleh faktor. Tak boleh faktor. Ada X intercept tak? X intercept apa? X intercept tak ada. Tak ada. No X intercept. No X. Y intercept? 5. Ya. Macam tu je kan? Ya. Smiley face ke sad face? Smiley.
Senang cerita. So, tu 5. Smiley face. So, nak lukis macam mana tu? Y dekat 5. Minimum point dia kat mana? Minimum point dekat 5. Exactly. Memang betul. Minimum point dekat 5. Ya. Macam tu lah bentuknya nanti. Cantik. Dah Okay. siap. Ni pula. Soalan B, yes. Oh, syok tengok. Berlaju je buat. Yang ni pun tak boleh conjugate kan sebab positif. Ya, tak boleh. Memang tak boleh fakturkan pun. X intercept. Y intercept. Dia satu lah. Ya. Apa lagi? Set face ke? Smiley. Smiley face. Satu kat situ. So, dia punya minimum point dekat mana? Dekat 1. Dekat 1 tu. Dah. Oh, satu benda lupa. Satu benda yang kita lupa buat. Kita kena label graf tu. Kita kena buat macam ni tau. Saya lupa nak bagi tahu. Kita kena buat macam tu, labelkan dia. X kuasa 2 tambah 1. Lupa nak bagi tahu. Okey. Okey, soalan C. Soalan C boleh ke? Sebab dia ada negatif. Andai pun. Ini mungkin menguji sedikit kecerdikan Syafi. Itu conjugate dia. Dia ada conjugate, betul. So, kita faktor keluarkan minus. Jadi X kuasa 2 tolak 2 kan? So, macam mana conjugate-nya tu? 1 sama 1. Ini akan menguji kecerdikan Syafi sikit ni. Macam mana conjugate tu? Remember, conjugate ialah apabila X cos A kuasa 2 tolak B kuasa 2. A tolak B, A tambah B. Tapi ni 2 ni. Macam mana tu? Kalau 4 boleh kita bubuh 2 kuasa 2. Tapi ni 2. Satu tolak, satu lagi campur. Nak bubuh apa tu? Ini sudah boleh pening lah. Tak pening sangat pun sebenarnya. I promise tak pening pun. Minus apa? Ada idea? Mudah je sebenarnya. Bukan 2, bukan 1, tetapi square root 2. Negatif. Sebab macam tu je. Boleh. 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 So X intercept apa dah? X intercept. X intercept dia. Apa nama punya tak? Square root lah. Square root 2 lah. Negatif square root 2. Negatif square root 2. Y intercept? Y intercept dia sama dengan 2. Ya, Y bersama dengan 2. What? Set face kan? Tulis saja. Negatif square root 2. Square root 2. 2 kali. Dia macam tu je? Macam tu je. Sebab ni sketch kan? Sketch lah. Boleh lah. Macam tu saja.
Okey. Boleh buat ni dia? Apa ya? Ya. Okey. Tidak ya. Okey. Saya nak tunjuk satu app ya dalam internet saja, dalam guna saja internet. Pergi masuk website nama dia Desmos. Desmos.com/calculator. Boleh nampak tak dari sini? Boleh. Saya letakkan dia punya link dia nanti dalam ni. Ni dia punya link dia kat sini. Okay. Desmos.com calculator. Nanti klik je boleh dapat itu. Saya nak bubuh faktor ni, persamaan ini fx bersama dengan negatif x kuasa 2 tambah 2. Tengok macam mana rupa dia. Okey. Cara dia fx, alamak apa yang keluar kosong tu. Sudah ni tu. Sama dengan negatif x kuasa 2. Okey, nak tulis kuasa 2 kita kena letak karakter anak panah kat atas tu. Karakter dekat keyboard kan, kat komputer ada satu karakter. Macam mana nak tunjuk negatif x, kemudian ada caret ataupun anak panah kat atas. Okay, tahu. Ada nombor 6 tu, nombor 6 tekan shift ada macam tu. Tekan 2. Tekan 2, dia akan bagi kuasa 2. Sekejap, saya betulkan sekejap. Okey, ni tu. Saya tekan caret tu, saya tekan 2. Dapatlah 2. Kemudian saya tekan arrow, saya tekan plus, saya tekan 2. Kita akan dapat punya graf yang kita lakar tadi. Tapi saya nak tunjuk dekat dia punya x-intercept. Nampak tu? X-intercept daripada minus 1.414 dengan 1.414. Cuba kita ambil kalkulator. Nombor itu ialah square root of 2. Square root 2 tekan sama juga 1.414. Nampak tak tu? Nampak. Itu adalah square root 2 tu. Jadi kalau Syafi nak main dengan graf kuadratik, boleh guna Desmos calculator ni. Key in saja persamaan kuadratik tu, kita akan dapat graf dia. Okey? Okey. Alright, kita pergi contoh yang terakhir. Contoh 10. Sebelum kita pergi 2 latihan yang terakhir chapter ni. Okey, kita ada masa setengah jam lagi. InsyaAllah cukup masa. Okey, untuk soalan nombor 10 ni tidak melibatkan lakaran graf, tapi dia aplikasi. Bentuk ayat, aplikasi bentuk ayat ataupun kita kata word problem. Kadang-kadang word problem ni boleh mengelirukan. Okey, cuba tengok. Soalan ni memang sedikit tough lah sebenarnya. Joseph wants to make the framework of a box in the shape of a cuboid using wooden rods. Maksudnya dia nak guna bentuk cuboid lah. Maksudnya bentuk macam ni lebih kurang. Tapi dia nak framework saja tau. Maknanya box ni tidak ada dinding lah. Faham tak? Tak ada dinding. Dia buat daripada stick saja, kayu-kayu saja, bingkai-bingkai saja. Framework tu maksudnya bingkai lah. Framework ni maksudnya bingkai. Dia nak bingkai saja of a box, a shape of a cuboid using wooden rods. The price of the wooden rod is 5 ringgit per meter. The base of the cuboid is a square. Okay, the base ni, kata kalau dia x, x juga sini. Mana atas pun x dan x jugalah. Sebab dia square. Ada square x. X ni kita perkenalkan lah. Sebab dalam soalan ni dia tak beritahu pun x. Kita perkenalkan. Kita kata, okay, let x be the width of the base. Kita bagi tahu. Okay, x tu dia punya width. Okay. Kemudian dia kata the height of cuboid is 30 cm more than the length of its base. Bermakna height dia ialah x tambah 30 cm. Dia kata 30 cm more. Betul tak? Kalau bawah dia 10, kalau base dia 10, maknanya 10 tambah 30 jadi 40. Itu maksud dia. So kita letakkan ekspresi dia sebagai x tambah 30. Ini yang orang kata apa? Algebraic expression. Algebraic expression. Okay, ini yang menjadi susah soalan macam ni tau. Sebab dia word problem, kita kena buat dia punya algebraic expression daripada perkataan ayat yang dia berikan tu. Alright.
Kemudian next, the total surface area of the box is this. Total surface area. Kalau dia letakkan dinding pada box kotak tu lah. Tapi dia tak bubuh lah. Tapi itulah the total surface area. Joseph budget to build the frame of the box is RM15. Determine whether Joseph has enough budget. Okay, sekarang ni dia bagi tahu surface area saja. Dia tak bagi tahu pun panjang semua sisi cuboid ni tau. Bermakna kita kena cari berapa panjang sisi cuboid ni. Daripada mana? Daripada surface area 4,800 tu. Okay? Okay, cuboid ni ada berapa banyak surface? Ada berapa banyak surface? Ada 6. 6 surface. Okay, yang atas bawah tu senang cerita. 6 surfaces. 6 surfaces kan? Bermakna top and bottom 6 surfaces. 1 top bottom is x squared lah. X darab x, betul tak? Yang 2 pun x squared juga kan? Okay, yang ketiga x darab x tambah 30. Betul tak? In fact, kesemua yang lain pun x tambah 30. Betul tak, Syafiq? Betul. Betul. Semua macam tu. Bermakna, kita tambahkan kesemuanya, kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah 4x, x tambah 30 bersamaan dengan 4,800. Betul tak? Dari sini baru kita boleh, okay, saya perlu deletekan sini sebab saya nakkan ruang. Okay, jadi itu dia punya ekspresi dia. Jadi kita kena expandkan dia. Alamak. Sekejap lah. Saya nak pindah ke sini. Tak boleh nak pindahkan tadi. 2x kuasa 2 tambah 4x. X tambah 30 sama dengan 4,800. Okay, yang ni saya delete lah. Sebab saya nakkan ruang. Okay, saya expandkan sini ni. Jadi 2x kuasa 2 tambah 4x kuasa 2 tambah 4 darab 30 iaitu 120x sama dengan 4,800. Okey, nombor dia sangat-sangat besar. So, sama dengan 6x. 6x kuasa 2 tambah 120x tolak 4,800. Tolak 4,800 sama dengan kosong. Okey, tetapi kita boleh simplify. Boleh kecilkan. Ya, kita boleh simplify. Macam mana ya? Mungkin kita 6. boleh bagi 6 kot kan? 6. Bagi 6 x kuasa 2 tambah 6 20x kan? 20x. Kemudian 400 ni 800. Okey, sekarang kita boleh factorize. Tapi ini factorize ni dah jadi susah sikit. Sebab apa? Sebab 800 tu. X. 800 tu kita kena cari dua nombor yang didaratkan jadi 800. Jadi kita kena try lah. Bukan itu saja tau. Kita nak tengok dia punya difference dia pula jadi 20. Itu jadi tough tu. Banyak jadi. Banyak kita kena try satu-satu. 8 darat 100. 8 darat 100 mana mungkin beza jadi 20? Tak mungkin lah. Mungkin 16 darat 50. Tapi beza dia pun bukan 20 juga. Cuba 20 darab 40. 20 darab 40. Ni boleh. Boleh. Tu boleh. 20 darab 40. So kita letak 20. Letak 40. So yang ini positif. Kalau positif sudah tentulah X tambah 40. Tambah 40 ini negatif 20 sama dengan kosong. Okay. So kalau bersama dengan kosong bermakna X ialah 20 or X bersama dengan negatif 40. Okay. Sekarang X sama 20 ataupun negatif 40. Cuba fikir pasal logik. Boleh tak X ni jadi negatif 40? Tak boleh. Mana boleh?
Bermakna X bersama 40, negatif 40 tu illegal values. Tak boleh digunakan. Kita potong keluar. X cannot be negative. Bermakna ada satu solution je, iaitu X bersama dengan 20. Okey, bila kita dah tahu X yang 20, bermakna kita boleh carilah nilai panjang dia kan. Bermakna 20 semua 20 cm cm. 20 cm, yang ni pun 20 cm, 20 cm. Yang tinggi dia pula berapa? Jadi 50 cm, 20 tambah 30. Kan? Jadi 50 cm. So bolehlah kita cari panjang dia, 20 lah, 20 10. So length of the framework sama berapa tu? Banyak tu. 20 20,000 darab dengan 8 kan. Tambah 50 darab dengan 4, betul tak? Oh, Sebab 20 ni ada 8 side kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni nak cari perimeter kan. Nak cari perimeter. Nak cari perimeter, kena cari panjang bingkai tu. Jadi 160 tambah 150 dalam 4 200 bersama dengan 360 cm. Okey. So sekarang panjang dia banyak ni, kemudian cost dia ialah RM5 per meter kan. Okey, saya letak kat sini Total cost bersamaan dengan 360 darab dengan 5, iaitu berapa tu? 36 bagi 2, RM18. Betul tak? So, dia punya bajet RM15 je. Determine whether Joseph has enough budget. No budget. Itu dia jawapan dia. Okey, Syafiq? Okey, faham. Okey, kita ada 20 minit saja lebih kurang. Kita ada 2 soalan. Kita try buat ni. Kalau tak sempat, buat homework lah. Okey, try yang ini yang pertama, nombor 1. Okey. Buat sekarang. Terus pada ini saya juga dah sebutkan X. Mana beli? Apa susahnya? Dia punya panjang ini, dia punya lebar dia X. Darab je lah. Oh, darab je macam tu. Darab je. Itu kan area kan. Area panjang darab lebar kan. Length time width. Oh, soalan dalam bahasa Melayu lain, bahasa Inggeris lain. Dia punya ni. Area in terms of X. Jadinya X meter darab X darab 20. Campur 20, bukan darab 20. Campur 20. Sama dengan 5X kuasa 2 tambah 20X. Ya. 5X kuasa 2, kuasa 2 tambah 20X. Siap lah. Kurungankanlah bubuh meter square. Okey, meter square. Okey, siap. B pula. B yang susah. Maksudnya buka kurungan 5x kuasa 2 tambah 20x sama dengan 5100 kuasa 2 tak payah, macam ni sajalah. Kuasa 2 ni dia punya unit dia meter square. Itu dah yang ini dah memang area dia dah 5100 tu. So buat pindahkan 5100 tu ke dalam yang 5x kuasa 2 tambah 20x tolak 5100 sama kosong. Boleh kecilkan kot? Boleh, yes. X kuasa 2 campur 4x 5100 rasanya 1020 tolak 1020. Ini nak factorize ni besar nombornya. Bahasa factorize je. Ini kena try juga ni 1020 ni. 102 darab 10 lah. 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 102 darab 10 lah.
Kalau 100/2 ni bagi 2 jadi 51. Darat 20. Apa tadi? 17 darat 3 kan? Darat 5 darat 2 darat 2. Macam tu. Apa betul? 5 darat 2 darat 2. Kalau saya pindah 2 ke sana, 17 darat 2, darat 3, darat 5, darat 2. So kumpulkan situ. So jadi 34 darat 30. Boleh tak tu? 34 darat 30. Boleh. Boleh Ah. Oh boleh 34 dengan 30. 34 30 satunya kena ada tambah kena ada tolak. Ya betul. Kalau 34x negatif 34 tolak 34 tambah 30. Tambah 30. Check balik. Negatif 34 tambah 30. Tak boleh. Kena tambah 34 tolak 30. Ya. Betul. Tambah 34 tolak 30. Jadi X bersama dengan apa? X sama dengan negatif 34. X sama dengan 30. Or X sama dengan 30. Boleh ke X sama dengan 34? Tak boleh lah kan? Boleh. Kayaknya X sama dengan 30. Jadi X sama dengan 30. Dia suruh cari the total cost of fencing. X sama 30. So lebar dia berapa? Panjang dia berapa? Ya ke? Dia ganti X sama 30 je 30 X sama dengan 30 meter panjang dia punya panjang dia. 3 meter. 5 darat 30 tambah 20. 5x sama dengan 130 tambah 20 sama dengan 170 meter. Ya. So 170 darat dia nak apa per meter kan? Tak 170 darat 2 30 darat 2. Ya. Length of mesh wire. Mesh wire is 170 darat 2 tambah 30 darat 2 kan? Jadi berapa tu? 340 tambah 60 sama dengan 400 meter 400 meter. Jadi RM20 400 darat 20. Total cost dia 400 meter darat 20 dapat 400 sama dengan RM8,000. Ya. Siap soalan 1. Nice job Syafi, nice job. Alright. Boleh kita beralih ke soalan terakhir? Boleh ke? Alright, there you go. Okay, soalan 2. Encik Kamarul drove his car at an average speed 20 followed 20 km stop 14 minus 3 hours on the highway. The distance traveled by roads. The highway speed limit is mak pelajaran ni. Ini macam soalan fizik kan ni? Mak easy sih lemah. Pelajaran ni masalah sikit. Fizik ni matematik je. Kalau kuat maths, fizik pun kuat lah. Kena tahu dulu apa dia rumus untuk speed. Tak ingat. Speed is distance divided by time ataupun duration.
Distance. Distance dia 225 kilometer. Mm-mm. Time dia tak tahu. Time dia dah bagi dah tu. Ekspresi dia. Okey, tolak 3. T tolak 3. Ya. Ini nak cari. Oh, cari speed dia kan. Speed pun diberi dah ni. 20 T tolak 20 kilometer per hour. Okay, speed bersama dengan distance per time kan. So speed dia apa dia? Average speed dia dah 20 T tolak 20 kan ni speed kan. Sama dengan distance. Distance berapa? 225. Divided by time. Time berapa duration dia? T tolak 3. Ini dia ekspresi yang pertama sekali kita kena buat. So what is to be done next? Apa boleh kita buat sekarang? Apa dia? Sorry ada line putus-putus sikit. Bawa naik T tolak 3 tu. Ya, Bawa betul. Bawa ke kiri, bawa naik. Ini 20 T tolak 20 tolak T. Bukan tolak, darab. Darab. T tambah 3 T tolak 3. Sebab dia darab. Okey, 20 atau 25. Lepas tu Kembangkanlah. Kembangkan dia. Ni sekejap Syafiq. Saya nak terangkan sikit kenapa dia darab Apa kita buat tau? Bila kita sebut kita pindah ke kiri tu maksudnya apa tau? Maksudnya kita darabkan dengan T tolak 3 ke dua-dua belah. Darabkan. Sebab itulah kita boleh potong ini. Sebab T tolak 3 bagi T tolak 3 bersama 1. Sebab tu dia jadi ekspresi ni. Ekspresi darab. Darab ni. Kena ke bawah dua-dua. Maknanya kita darab dengan T tolak 3. Sebab itu dia jadi darab. Bukan campur, bukan tolak tau. Jadi darab. Faham tak Syafiq? Faham je. You have to understand this tau. Dia bukannya pindah T tolak 3 ke kiri, dia terus jadi tolak T tolak 3. Tak boleh jadi macam tu. Sebab kita sebenarnya practically kita darab dengan T tolak 3. Kita darab dengan T tolak 3 sebab kita nak hapuskan T tolak 3 di bawah ni. Itu saja purpose-nya. Okey, Syafiq? Okey ke? Okey, sekarang dia kalau nak naik tu, dia buat naik tu kena ni kena dua-dua belah kan? Ya, dua-dua belah lah. Dua-dua belah lah kita kena darabkan. Okey, sekarang kena kembangkan lah tu. Kembangkan jadi 20 T kuasa 2 20 T kuasa 2. Ya. 20 T kuasa 2. 20 darab negatif 3 sama dengan negatif 60 T tolak 60 T. Tolak 20 T. Ya. 20 T tolak 60. Tambah 60. Okey. 60 sama dengan 225. Ya. Lepas tu kemaskan balik 20 T kuasa 2 20 T kuasa 2 tolak 80 tolak 80 T tambah 60 tolak 225. Jadi berapa? 60 tolak 225 jadi berapa? Tolak 165. 165. Okey, boleh simplify tak? Rasanya boleh. Bagi dengan? Bagi 5. Ya. Jadi berapa? Bagi 5 sama dengan 4 T kuasa 2. 80 bagi 5.
16 tolak 16 T. Mhm. Tolak 33. Ya. Dengan kosong. Ini seksa nak factorial ni. Sebab 33 aku dia ada 4T pula ni. Ada 4 T. Hmm. Dia kena sama ada 2 T, 2 T ataupun 3 T macam tu. Sama ada 2T dengan 2T ataupun 4T dengan T Oh, kita harus 2 T dulu. 2T dulu, okey. 2 T, 2 T. Apa dah 33. Dia tolak-tolak dia hanya negatif 3 kan. Negatif 1, positif 1. 33 ni ada 2 combinationnya. Iaitu 33 darab negatif 1. yalah, itu 33 darab negatif 1 ya. Negatif Negatif 33 1. darab 1 ya. Tapi dia tak boleh dapat negatif 16 nya. Satu lagi apa dia? 11 darab 3 11 darab negatif 3. ataupun negatif 11 darab 3. Boleh ke yang mana-mana ni? Buang 33 tu sebab jauh sangat. Yang mana satu? Rasanya Ini tak mahu tak mahu tu. Jauh sangat, betul. Sebelas lalu ya 11 darab 2 T 22 T 22 T 22 T tolak 16 22 tolak 16, 22 tolak 6. tolak 6 22 tolak 6 sama dengan 16 positif 16 betul Betul ke? 22 tolak 6. itu tolak 3 ke tambah 3 dia tambah 3. Okey lah, kalau dia ni minus katakan dia positif, boleh ke? Negatif tak boleh. Tak 22 negatif 6. Dapat 16 Negatif 2 tolak 6 tambah 6 dapat negatif 16. Dapat very good. Dapat dah. Very good. Okay, so dia punya roots T sama apa? T sama dengan 10/5. Ya, tak. Mana 10/5. Buat pecahan je. Tak payah ni. Dia 2T bersama dengan 2T tolak 11 sama kosong atau 2T tambah 3 bersama kosong. Pecahan ni saya pecahan ni. Kalau nak buat pecahan macam mana? Pecahan dia macam ni lah. Kalau 2T tolak 11 sama kosong, maknanya 2T bersama dengan 11 kan? Mana T bersama dengan 11 + 2 lah kan? Pecahan kan? Oh, okey, faham. Belah sini pula 2T sama dengan negatif 3. T bersama dengan Sama dengan negatif 3 kuasa 2. kuasa 2. Per 2. Sekarang cuba tengok, boleh tak T ni negatif? Kita tengok pada time dia kan. Time dia T tolak 3 kan? Boleh ke time jadi negatif time? Tak boleh. Tak boleh. So, solution dia T adalah T bersama dengan 11 + 2. Yang ni tak boleh pakai.
So sekarang apa nak buat? Jadi ini jawapan dia untuk T. Dia nak tahu speed limit dia exceed speed limit ke ataupun dia follow the highway speed limit. Apa nak buat dengan Itulah time dia kan. Time dia. itu time dia. 11/2 jam, hour hour. So berapa speed dia? Distance dah tahu dah, 225 225 bagi dengan 11/2. B sama dengan 225 per 11 cos per 2 per 11 25 per 11 per 2 450 per 11. Betul. Macam mana kau buat ni? Buat macam mana ni? Buat macam ni ke? 225 per 11 per 2 macam ni ke Syafiq buat? Salah tu. Yang ini 225 11/2 ni kalau kalkulator dia faham macam ni tau. 225 11/2. Itu maksud dia kalkulator tu. So ini lain. Ini lain. Dia kena buat macam ni tau. 225 bahagi 11/2 baru betul. Seelok-eloknya sini kita bubuh kurungan. 11/2 tu bubuh kurungan. Takut dia salah faham. Tutup kurungan. Dapat berapa? Dapat ini lah pula. 225 Sekejap Oh, salah. Oh, jap. Ada benda yang tak betul buat. Ada benda yang tak betul. Time dia bukan 11/2. Time dia 11/2 tolak 3. Masya-Allah. Siap baru nampak. Tolak 3 baru boleh kira. Jadi ni 225 par berapa ni? 11/2 tolak 3 berapa? Tolak 3. Jawapan ni 90 sama sekali kan? Dia punya speed 90 km per hour kan? So dia follow speed limit ke tak? Yes. Ya. Okay. So Kilometer per hour. Ada apa kuasa tolak 1 tu. km dot h tolak 1. Itu maksudnya km per hour. Itu maksud dia. km per hour. Tapi bila kita nak tulis atas, kita bawa ke atas dia jadi h negatif 1. Ini fizik ni, Okay. Jadi Encik Kamaru follow the highway speed limit Lama nak buat ni. Dia kiraan dia panjang sebab dia word problem. Jadi kita kira lah speed dia. Ataupun satu lagi cara apa? Kita gantikan, kita ambil ekspresi ni 20T tolak 20, kita gantikan T itu dengan 11/2. Jadi 20 11/2 tolak 20. Jadi 20 darab 11/2 jadi berapa? 110 tolak 20 jadi 90 juga. Sama saja cara dia. Ini cara pun boleh, cara ini pun boleh. Tapi jawapan dia tetap 90 juga. Okey Syafiq? Okey aku. So ada apa-apa nak tanya tak? Tak boleh faham aku. Boleh faham Okey, so itu saja kita punya topik untuk bab 1, quadratic function and equation. Nanti kita masuk chapter 2, number bases. Sistem penomboran Kita akan belajar hari Sabtu Kita akan belajar dengan 2 orang lagi student. Saya pun tak kenal siapa dia lagi. Ada orang recommend. Okey.
Dia siang kan? Siang 3.30. 1 3.30. Cikgu. Saya lupa. Kelas Mat stay hari Ahad boleh ke? Oh, okey boleh. Ahmad si Ahad tak mau Sabtu Sebab tiba saya punya ketua usrah dia nak ubah hari Sabtu sebab ramai sangat tak boleh masuk hari Ahad. So ada ramai juga tu macam saya. Okey, boleh. InsyaAllah boleh. Okey, baik cakap dia. Alright. Okey. Assalamualaikum. All the best. Tak ada homework kali ni. Tak ada homework eh? Tak ada, itu je. Okey. Sebab kita Terima kasih, siap Kak. hari ni. Okey, sama-sama. Assalamualaikum.